Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh yang bersiaran langsung tidak lebih 30 minit demi mematuhi SOP dapatlah juga hendaknya dijadikan pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 45 Suratul Hajj. Ayat 45 Suratul Hajj. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Sadaqallahul azim. Artinya, berapa banyak penempatan-penempatan di muka bumi ini, negeri maupun negara, yang kami binasakan dek kerana penduduknya berlaku zalim. Maka rebahlah atap-atap bangunan-bangunan yang dibangga-banggakan. Begitu juga sumur telaga sepi daripada pengguna, pengunjung dan pelancong. Tiada lagi penduduknya. Begitu juga istana tersergam indah, tiada pemiliknya. Kosong, ditinggalkan begitu sahaja. Buruk, akhirnya musnah jua. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 45 Suratul Hajj. Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan 3 bentuk kemusnahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan di beberapa penempatan di muka bumi ini, maupun sebuah negeri, begitu juga sebuah negara yang padat penduduknya, kaya raya hasil mahsulnya. Akhirnya negeri negara itu senyap, sepi, sunyi, tiada lagi penduduk, tiada lagi pengunjung, tiada lagi pelancong.
Allah Subhanahu wa taala nyatakan bentuk kemusnahan yang pertama. Rebah runtuh atap-atap binaan bangunan yang dibanggakan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala perakukan manusia berbangga dengan atap-atap binaan bangunan. Kerana atap melambangkan kekayaan. Atap rembia, kita tahu bagaimana status kehidupannya. Atap zinc, kita pun tahu macam mana pendapatannya. Atap genting, cikgu ada dua. Genting simen, sahlah dia tu penjawat awam aja, tapi dapat tanah kurnia, tanah kocek di kampung kurnia. Contoh, dia pun buat rumah, letak atap genting, tapi atap genting Yo Yap Sing. Dia guna simen YTL, Yo Tek Le. Tapi kalau atap genting, tanah liat, air hitam, orang tahu memang dia penjawat awam, tapi jusasi, cocok dinding mebeng sebulan ringgit Malaysia 25,000. Jual rumput pun tak mampu. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, atap genting bukan tanah liat tetapi bersalut kaca. Wah, orang tahu siapa dia. Antaranya Tok Kong Cina. Tok Kong Cina genting dia semua standard. Masjid Kampung Kurnia ialah bocor aja. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, hebatnya bangunan, kata Allah, melihat pada jenis atapnya, maka menggambarkan kekayaan, pemilikan penduduk. Walaupun atap dibanggakan, kata Allah, rebah, runtuh. Ya. Kenapa rebah runtuh? Allah musnahkan, Allah Ta'ala binasakan. Yang kedua, bentuk kebinasaan yang Allah Ta'ala datangkan ialah Allah Ta'ala beri satu ibarat. Perigi, sumur, telaga yang dulu berair mata. Entah kenapa tak ada lagi air matanya, maka orang sebut perigi buta. Tak ada sumber air, orang buang sampah aja. Nak nunggu SWM lambat sangat, buang dekat perigi buta. Walhal dulu itulah sumber kehidupan. Semua datang, dari Bangladesh pun datang. Itulah perigi yang mengeluarkan sumber rezeki untuk dinikmati. Akhirnya dah jadi perigi buta, tak ada apa. Bangladesh pun tak ada. Tak ada dah. Tak ada hasil. Wal-i'yazubillah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, membawa erti Allah Subhanahu wa taala timpakan malapetaka, penempatan itu tiada lagi sumbernya. Sumber dah kehabisan. Saya ke Kuantan, kawan saya bergelar datuk. Dia ajak saya pergi, namanya Sungai Lembing. Dulu itulah lombong terkaya.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekarang Lombong tu dah tutup. Sungai Lembing namanya. Kawan saya Datuk ni dia nak majukan kawasan tu, dia nak buat perumahan. Saya kata tak payah. Kenapa? Ini kawasan yang dah ditinggalkan. Kalau nak ditebus guna nantilah. Cari tempat lain dulu. Kenapa? Anak muda kata apa barang? Orang tua kata barang apa? Dah tak ada apa dah dekat Sungai Lembing. Jangan-jangan saya kata, kau nak maju, kau balik kampung kau, Medirona. Sungai Lembing tu Medirene. Kau balik Medirona. Kita buang Medinya, letak Wongnya. Wong Rona. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak faham tak apa. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, saya kata begitu. Dia nak buat juga. Kesian tengok dia. Selepas 2 tahun tak jadi aku. Orang Jawa ngomong modal. Tak faham, tanya Tuan Haji Kamaro. Dia faham English language sahaja. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, nak cerita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bentuk kemusnahan yang kedua, kehabisan sumber rezeki. Dah tak ada sumber dah, maka tempat tu berhantu, orang dah tak datang lagi. Kemusnahan yang ketiga, hilang pemiliknya. Apa? Hilang pemilikan. Apa makna hilang pemilikan? Di situ dulu tempat tinggal orang-orang kaya. Street, apa tak namanya? Street apa? Street tidak street lah. Tempat tinggal orang kaya, semua kaya duduk di situ. Apabila si kaya tu meninggal dunia, anak-anak tak mampu teruskan hidup di situ kerana kos hidupnya tinggi. Street view namanya. Akhirnya ditinggalkan banglo mewah, Villa Nabila namanya. Datuk Bandar ketika itu minta saya mengiringi sekumpulan pemberita masuk ke Villa Nabila atas permit yang dibenarkan. Saya masuk sebelah siang. Malam dia nak masuk, dia ajak saya lagi pemberita tu. Saya kata tak apa, dalam tu kuntilanak, jembalang semua. Dia kata kenapa Ustaz cakap macam itu? Rumah yang tidak lagi mampu dimiliki manusia, dimiliki oleh jin pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara bentuk kemusnahan. Hilang pemilikan. Hilang pemilikan maknanya tak mampu milik, mampu lihat sahaja. Akhirnya rumah itu buruk dan buruk. Villa Nabila tu pemiliknya Singapura, orang Singapura. Apabila mati, anak cucu tak mampu. Tak tahu kenapa tak mampu. Nak kos maintenance rumah banglo tu tak mampu. Seorang anak Cinanya ada duduk dekat Keluang sana. Cuba dihubungi, dia pun kata tak boleh tak boleh. Dia tak boleh duduk kat situ. Kenapa? Bukan masalah hantu, tak berkemampuan, hilang pemilikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hilang pemilikan, kuasa beli dah tak ada, maka semua tak laku. Wal-iyazubillah. 3 bentuk kemusnahan. Pun begitu, ada satu lagi kemusnahan yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Ali
Abi Talib radhiyallahu an, inna nabiyyan minal anbiya asahu qaumu, bahawasanya ada seorang nabi daripada kalangan nabi-nabi, seorang rasul daripada kalangan rasul-rasul yang diutuskan, kaumnya mengingkari dan memaksiati segala tunjuk ajar nabi rasul yang diutuskan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada nabi rasul yang diingkari oleh kaumnya, bahawa kaumnya itu akan dimusnahkan. Datang malaikat untuk memusnahkan kaum tersebut. Nuqattilu alaihimul bilju, malaikat beritahu, kami akan bunuh semua penduduk di sini dengan kami datangkan kelaparan, kemarau panjang, tidak ada setitik air pun dilimpahkan dari langit, mati tanaman, mati tumbuhan, mati binatang ternakan, maka manusia mati kebuluran. Maka Nabi Rasul yang dimaksudkan itu berdoa kepada Allah, jangan dia sayang pada umatnya, walaupun umatnya dah kencing dia sayang pada umatnya, berdoa pada Allah, janganlah ya Allah engkau musnahkan kaumku, umat aku ini dengan kau datangkan kemarau panjang, bertahun-tahun tak turun hujan, umat aku tersiksa, mati kebeluran. Malaikat beritahu lagi, nusallitu alaihim udwa, kalau tidak kami hantarkan ketumbukan tentera musuh yang menyeksa kamu, menzalimi kamu, bunuh semua kamu. Nabi Rasul yang dimaksudkan itu merayu kepada Allah, jangan ya Allah, dia tak sanggup tengok kaumnya, walaupun kaumnya itu mengingkarinya, tak sanggup melihat umatnya itu dizalimi, diseksa oleh tentera-tentera yang jahat, ya, tak ada belas kasihan, seksa, zalim, bunuh habis semua. Maka Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mengetahui bertanya dengan Nabi Rasul yang dimaksudkan, kemusnahan yang bagaimana yang kau nak? Hukum tetap hukum. Maka Nabi Rasul ini merayu kepada Allah agar diberikan hukuman azab, seksaan, kemusnahan yang paling ringan. Walakin mautun daqiqun, akan tetapi wahai Allah, engkau musnahkanlah umat kaumku ini dengan mati secara senyap, mati secara halus. Mautun daqiqun, mati secara senyap, mati secara halus. Fasallatallahu alaihim bitta'un, maka Allah Subhanahu wa taala hantarkan wabak penyakit yang berjangkit dan merebak dalam tempoh masa 3 hari. Tak ada seorang pun yang hidup. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, yang nak dikuliahkan benda ni, tapi sebelum sampai tu dah 20 minit dah kuliah. Cikgu macam itulah cerita dia. Dah 20 minit kita bicarakan
bentuk-bentuk kemusnahan azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Maka kita kena mengakui bahawa wabak-wabak penyakit yang kita tempuhi hari ini, coronavirus, COVID yang berlaku pada tahun 2019, COVID-19 merupakan salah satu bentuk kemusnahan yang Allah Ta'ala timpakan di muka bumi. Dengan kata lain, kemusnahan dekad ini. Musnah melibatkan di situ kematian yang begitu ramai. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dan yang jelas daripada apa yang disabdakan bahawa wabak penyakit ini merupakan serengan-rengan azab di dunia. Daripada banyak bentuk kemusnahan dan azab yang Allah Ta'ala timpakan, wabak penyakit berjangkit, merebak, tak terkawal, membunuh jutaan manusia ini merupakan serengan-rengan azab, serengan-rengan bentuk kebinasaan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kerana apa? Dia tidak memusnahkan harta benda, dia tidak maknanya menyebabkan manusia papa ke dana, tetapi mengorbankan nyawa manusia, sekadar itu. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, nak jelaskan bahawa COVID-19 ini merupakan salah satu daripada bentuk azab yang Allah timpakan di muka bumi, dan ianya adalah serengan-rengan azab. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pun begitu junjungan mulia baginda Daud alaihi salam, berdasarkan riwayat daripada Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijriah, menulis dalam kitabnya Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, pengorbanan dalam memberikan pertolongan bagi menghadapi wabak penyakit yang membunuh. Kitab yang telah dikarang 600 tahun yang lalu, Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani jelaskan kepada kita hadis di mana baginda Daud alaihi salam berdoa kepada Allah apabila Allah Ta'ala timpakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari langit wabak-wabak penyakit ke muka bumi, timpakanlah sekadar tidak melebihi 3 hari. Itu permintaan junjungan mulia baginda Daud alaihissalam. Wabak tu berlaku di muka bumi tidak melebihi 3 hari. Kenapa? Sekiranya wabak itu berlaku melebihi 3 hari, datang pepatah Melayu. Hebat orang Melayu, tuan-tuan. Ya, orang Jawa pun sama juga. Hebatnya orang Melayu. Kerana orang Melayu tak nak cakap banyak, dia cakap beberapa patah saja. Nanti ngumpat dosa. Pepatah Melayu. Sudah jatuh ditimpa tangga. Kiranya
wabak ni berlaku melebihi 3 hari, dia akan mengheret lebih banyak masalah, bebanan, tekanan, desakan hidup untuk manusia. Sebab itu baginda Daud alaihissalam mohon pada Allah sekadar 3 hari je wabak semua terkorban. Wagiman, wagiran, wagimin, wagino, wagio, Suparman, Sudarman, Suratman, terkorban. Begitu juga siapa pun 3 hari cukup, jangan lebih. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Rasul yang menjadi kebanggaan bangsa Yahudi Bani Israel ialah junjungan mulia baginda Daud alaihissalam dan junjungan mulia baginda Sulaiman alaihissalam. Kenapa bangsa Yahudi bangga dengan Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman? Bangga semuanya kerana harta benda, mata benda, apa benda. Dia tak bangga dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Bangsa Yahudi Bani Israel tu semua bangsa yang mengutamakan harta benda, mata benda, entah apa benda. Jadi dia hanya taat dengan Nabi dia yang kaya raya, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang tak ada barang, apa barang diingkari. Wal-i'yazubillah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada baginda Daud alaihissalam bahawa bangsa Yahudi Bani Israel yang melampaui batas akan dimusnahkan. Allah akan turunkan azab. Baginda Daud alaihissalam mohon pada Allah agar diberi pilihan. Allah Ta'ala bagi 3 pilihan. Pilih mana satu. Itulah antaranya yang disebut sama ada Allah Ta'ala datangkan kemarau selama 2 tahun. Yang kedua, Allah Ta'ala hantarkan tentera yang ganas lagi zalim selama 2 bulan. Ataupun Allah Ta'ala turunkan, timpakan wabak penyakit. Maka baginda Daud alaihissalam minta yang paling ringan, wabak penyakit. Pun begitu dalam masa 3 hari, jangan lebih. Kenapa tuan-tuan? Dah 30 minit. Ada lagi berapa minit lagi? Sikit lagi. Masa kecederaan. Maka kenapa jangan lebih 3 hari? Sebagaimana yang kita alami sekarang ini, dah melepasi 3 bulan, dia akan mengheret kita kepada pelbagai masalah, bebanan, tekanan. Bilal pun sebut ekonomi. Rumput banyak, tak ada orang nak beli. Bilal mengaku, ya Allah, tak apa, doa Bilal, kesian juga nanti. Mengharapkan allowance Bilal pun berapa banyak aja. Kan dengan kutipan tabung yang menduka citakan kan? Tengok dah mula, tak nak berhenti. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.